Kerja amal di Zoo Negara. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainin Najwa binti Muhammad Zahid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syazwan bin Muhammad Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zikrul Azim bin Zakaria. Salam sejahtera. Nama saya Wendy Dominika Hienmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Izayu binti Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Syafiq bin Zulkifli. Pengenalan. Tujuan program ini diadakan adalah untuk menjayakan subjek kami, iaitu pemikiran kreatif dan kritis. Usaha sebegini dirancang dan dicetuskan dengan harapan dapat memberikan pengalaman dan manfaat kepada mahasiswa-mahasiswi UTM, khususnya yang menyertai program kesukarelawanan ini untuk membentuk jati diri seorang mahasiswa-mahasiswi yang bertanggungjawab dan peranan penting di dalam masyarakat kelak. Zoo Negara Malaysia diuruskan oleh Persatuan Zoologi Malaysia, sebuah badan bukan kerajaan yang ditubuhkan untuk mewujudkan zoo tempatan pertama untuk rakyat Malaysia. Zoo Negara dibuka secara rasmi pada 14 November 1963 dan telah matang menjadi sebuah kebun binatang terkenal di seluruh dunia. Kami mempunyai lebih dari 5,134 spesimen dari 476 spesies mamalia, burung, reptilia, amfibia dan ikan. Zoo Negara meliputi 110 ekar tanah yang terletak hanya 5 km dari bandar Kuala Lumpur. Selama bertahun-tahun, kebun binatang telah berubah menjadi kebun binatang berkonsep terbuka dengan lebih dari 90% haiwannya disimpan di pameran yang luas dengan pemandangan yang sesuai dengan sifatnya. Kami berusaha memastikan konsep kebun binatang lama diubah sepenuhnya. Latar belakang. Inovasi sosial adalah melibatkan pembentukan strategi baru, konsep idea dan organisasi yang memenuhi keperluan sosial yang melibatkan idea pembangunan, peluang pekerjaan dan pendidikan kepada pembangunan masyarakat dan kesihatan juga boleh diperluaskan dalam memperkukuhkan keperluan dan kebajikan masyarakat awam di seluruh dunia. Inovasi sosial juga biasanya ditakdirkan sebagai idea-idea baru, produk perkhidmatan dan model yang pada masa yang sama memenuhi keperluan sosial dan mewujudkan hubungan baru sosial atau kerjasama melibatkan semua pihak, tidak kira perintah negara, swasta, masyarakat awam dan semua organisasi sosial maupun ekonomi. Inovasi ini dianggap baik untuk setiap lapisan masyarakat dan mampu menggubal dan memaksimalkan penglibatan masyarakat yang lebih besar dalam penyediaan perkhidmatan sosial dan kebajikan. Objektif program: memberi peluang kepada mahasiswa-mahasiswi untuk membuat kerja amal, membantu meringankan kerja di sekitar zoo negara, memberi pendedahan dan kesedaran kepada mahasiswa-mahasiswi betapa pentingnya menjaga alam sekitar dan menyayangi haiwan, mendedahkan kepada mahasiswa dan mahasiswi tentang tata cara pemeliharaan dan pemeliharaan haiwan. Yang terakhir, memberi peluang kepada mahasiswa dan mahasiswi untuk menyumbang sesuatu dalam bentuk khidmat sukarela. Umum mengetahui bahawa Zoo Negara mempunyai kawasan pelindungan haiwan yang luas. Sehubungan dengan itu, tenaga kerja manusia yang banyak diperlukan untuk memastikan kawasan sentiasa kondusif dan bersih untuk pengunjung dan yang paling penting adalah untuk keselamatan dan keselesaan haiwan-haiwan yang tinggal di zoo. Jadi, saya akan menerangkan bahagian input. Input adalah sumber yang diperlukan bagi menjayakan atau melaksanakan idea projek yang dirancang, terdiri daripada kepakaran, keuangan, teknologi, pengkalan data dan sukarelawan. Okey, bagi bahagian kepakaran, kita akan meminta pendapat atau mencari ilmu mengenai aktiviti untuk menjayakan program. Bahagian keuangan pula mendapatkan dana bagi menjayakan program. Untuk teknologi, menggunakan teknologi semasa untuk menyebarkan iklan tentang program bagi mendapatkan penyertaan orang ramai dan juga
data yang diperlukan untuk menjayakan program. Seterusnya adalah sukarelawan. Program ini menitik beratkan semangat kesukarelawanan bagi membersihkan zoo secara tidak langsung melahirkan insan yang mencintakan alam. Kesimpulan bagi pendapatan dari aktiviti kerja amal dan peserta di zoo negara telah memberi beberapa kebaikan kepada banyak pihak di kawasan aktiviti. Antara aktiviti kerja amal yang dilakukan di zoo negara adalah gotong royong. Aktiviti ini dapat memupuk semangat kerjasama di antara masyarakat sekeliling. Oleh itu, aktiviti ini akan dapat mengelakkan sifat penting diri bagi seseorang individu. Selain itu, aktiviti melukis mural juga antara aktiviti yang dilaksanakan di zoo negara. Program melukis mural ini mampu melahirkan masyarakat yang lebih kreatif dalam kesenian dunia flora dan fauna. Oleh itu, masyarakat Malaysia akan lebih menyayangi alam flora dan fauna. Hal ini disebabkan lukisan-lukisan mural yang memberi maksud sayangilah flora dan fauna. Tambahan pula, menanam pokok buah-buahan dan pokok bunga merupakan aktiviti yang dilaksanakan di zoo negara tersebut. Aktiviti ini mendapat ramai peserta dari masyarakat sekeliling kerana masyarakat sekeliling di tempat aktiviti mempunyai pengalaman yang mendalam dalam menanam pokok. Menanam pokok merupakan hobi bagi masyarakat taman berdekatan di zoo negara tersebut. Oleh hal yang demikian, aktiviti ini dapat menyelamatkan lapisan ozon dari menipis kerana pokok menyerap karbon monoksida dan melepas oksigen. Seterusnya, aktiviti membantu kru zoo untuk memberi haiwan makan juga dilaksanakan pada hari kejadian. Aktiviti ini dapat merapatkan silaturahim antara masyarakat dan pekerja zoo. Ia juga dapat memberi masyarakat ilmu tentang haiwan kerana waktu pemberian makanan kepada haiwan tersebut, terdapat beberapa makanan yang spesifik diberikan kepada haiwan itu. Kesemua aktiviti disertai oleh pelajar APTA atau APTS luar. Antara pelajarnya datang dari Politeknik Merlimau, UiTM Bandaraya Melaka dan Universiti Multimedia. Manakala bagi peserta paling ramai adalah dari pelajar Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Oleh kerana aktiviti ini dilaksanakan oleh pihak Universiti Teknikal Malaysia Melaka. Tidak ketinggalan juga dari pihak pengurusan zoo negara antara peserta yang memberi banyak pertolongan dan arahan ketika berada di zoo negara. Hasil daripada penglibatan peserta-peserta daripada aktiviti kerja amal di zoo negara telah memberikan beberapa kebaikan kepada kawasan itu dalam masa jangka masa yang tertentu, sebagai contoh jangka masa pendek, sederhana dan panjang. Sebagai contoh, hasil jangka masa pendek ialah kita dapat memastikan kawasan dalam dan luar di sekeliling zoo negara berada dalam keadaan bersih dan selamat. Hal ini akan mengakibatkan haiwan-haiwan di dalam zoo negara tersebut berada dalam keadaan sihat dan terurus kerana kawasan penempatan mereka berada dalam kawasan yang bersih dan selamat. Selain daripada itu, masyarakat yang mengunjung ke zoo negara akan berada di dalam keadaan yang selesa ketika mengunjungi ke pusat peliharaan itu. Oleh itu, pihak zoo negara akan dapat menaikkan lagi sektor ekonomi mereka di samping dapat menjaga kesihatan haiwan-haiwan tersebut. Selain daripada itu, jangka masa sederhana juga mempunyai kebaikan tersendiri. Contohnya, penglibatan aktiviti ini dapat menerapkan sifat-sifat penyayang ke atas haiwan-haiwan. Hal ini adalah penting kerana supaya kita dapat menyeksa binatang bukan sahaja haiwan peliharaan mahupun haiwan liar. Hal ini demikian kerana haiwan merupakan ciptaan Tuhan di mana kewujudan mereka adalah sebagai peneman manusia. Antara sifat penyayang yang mungkin kita boleh terapkan ketika bertemu dengan haiwan di luar zoo negara adalah seperti memberi binatang tersebut makanan. Hal ini dapat membantu mereka mencari makanan untuk mengisi perut mereka yang lapar. Oleh itu, sifat ini amat penting bukan sahaja terhadap haiwan tetapi terhadap manusia juga akan mendapat kebaikannya. Akhir sekali, jangka masa panjang juga mendapat beberapa kebaikan yang boleh kita dapat. Sebagai contoh, dengan penglibatan ini kita dapat melahirkan ramai pecinta haiwan dan sanggup menjadi sukarelawan di zoo negara pada masa akan datang. Hal ini penting kerana sifat penyayang dan rajin bukan sahaja dapat dipupuk sekelip mata tetapi sifat ini perlulah kita terapkan sejak
di usia muda. Bak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Sifat ini akan menghasilkan lebih ramai masyarakat penyayang terhadap haiwan-haiwan. Jika kita sukar dan tidak mahu melibatkan diri ke arah aktiviti kebaikan seperti menjadi sukarela di isu negara, kita akan lebih mudah cenderung ke arah sifat yang sombong. Sebagai contoh, kita akan lebih memilih menyepak dan menendang haiwan yang meminta makanan kepada kita. Impaknya, anak-anak kecil akan terikut-ikut akan perangai tersebut kerana melihat orang dewasa melakukan perkara tersebut di depan mata mereka. Oleh itu, kita perlulah didik diri untuk melibatkan diri dalam aktiviti sukarelawan ini agar dapat melahirkan satu kelompok masyarakat yang penyayang. Maka, ramai orang akan sanggup menjadi sukarelawan di Zoo Negara pada masa akan datang. Kesimpulannya, dengan mengadakan aktiviti-aktiviti seperti ini, kami belajar untuk lebih menghargai alam semula jadi dan meningkatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kehidupan persekitaran. Cabaran dunia hari ini adalah pembangunan lestari, iaitu berusaha untuk mencari keseimbangan antara tumbuhan ekonomi dan menjaga kehidupan sekitar. Aktiviti-aktiviti ini sedikit sebanyak mampu membawa perubahan positif dalam kalangan masyarakat. Golongan-golongan seperti ini membawa keberhasilan tanpa perubahan sosial dan memerlukan sukarelawan untuk membantu mereka. Aktiviti sukarelawan merupakan satu pembelajaran yang tidak diajar di dalam kelas. Pendidikan amat penting, namun ramai gagal memperolehi pengalaman kehidupan dan kepuasan dalam mendekatkan diri bersama aktiviti masyarakat. Sekian dan terima kasih.